期1岁男童遭到保姆虐死，引发了社会哗然。 Kota Taipei menerima laporan terkait perlindungan anak. 2 kasus melibatkan anak PMA kaburan, salah satunya adalah seorang anak laki-laki usia 6 bulan yang telah meninggal. Taiwan secara tegas melarang majikan memecat PMA dengan alasan hamil, namun tetap ada PMA hamil yang kabur karena takut dipecat. Bagaimana seharusnya Taiwan menangani kalangan PMA hamil yang terlantar ini agar dapat memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan asas kemanusiaan? Taiwan menghadapi dampak terkait populasi menua dan penurunan angka kelahiran. Menurut statistik dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PMA bulan Juni 2024 mencapai 785.760 orang. Lebih dari 48% diantaranya adalah wanita dan hampir 80% darinya adalah kalangan subur berusia 25 hingga 44 tahun. 我们碰到很多45岁、50岁的印尼的移工，他们在这边20几年，一辈子真的没有交过男朋友，也没结过婚。 Banyak dari mereka yang mengorbankan masa mudanya dengan tidak hamil. Walau Taiwan telah mencabut ketentuan tes kehamilan bagi PMA wanita tahun 2015 dan melarang majikan untuk memutuskan kontrak kerja dengan alasan hamil, tetap ada PMA yang khawatir akan dideportasi sehingga membuat masalah PMA hamil yang kabur menjadi isu sosial yang terselubung. 现在年轻人他就比较聪明，他就觉得，我在20阶，我正是青春壮年期。我如果有机会碰到心仪的对象，怀孕了以后，她很高兴当一个妈妈。所以我们也应该要尊重人本。 Jumlah PMA di Taiwan yang mengajukan tunjangan kehamilan mencapai 3.632 pada 2021, 4.900 pada 2022, dan 5.687 pada 2023, dan jumlah tersebut terus meningkat. MOL menampung 148 anak tunawisma dari tahun 2021 hingga 2023. Jika PMA kaburan tersebut tertangkap, berdasarkan asas kemanusiaan dan konvensi hak anak, jumlah anak yang ditampung mencapai 312 orang. Namun tidak ada yang tahu seberapa banyak PMA yang belum ditemukan yang masih bersembunyi di tengah masyarakat. Ayah merupakan salah satu PMI kaburan. Ia datang ke Taiwan 6 tahun lalu. Saat hamil sekitar 3 tahun lalu, ia memilih meninggalkan rumah majikannya karena tidak berani memberitahu majikan dan agensinya sehingga menjadi PMI kaburan. 老伴到不知道，到没有在台湾，在大陆跟阿公2个人在家，有老伴娘不知道。我的阿公到中风，然后有到几个月，没有办法，也肚子那么大，我没有力气哦。然后我老公他说：“你赶快过来。” 不能就把他知道，然后有他送回去。 Berkat dukungan majikan suaminya, ia dapat pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan dan berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Walau tidak memiliki askes, bayinya dapat divaksin di klinik berkat jasa Harmony Home Association. Sebenarnya saat ayah tiba, Taiwan dari awal sudah mencabut larangan hamil bagi PMA. Namun nyatanya informasi yang mereka terima berbeda. Saya tidak mengerti karena apa dulu kata agen saya, katanya kalau ada yang hamil, siap nggak siap dipulangin, jadi saya nggak tahu. Saat ini banyak negara yang menawarkan insentif untuk menarik PMA dari berbagai negara. Guna mempertahankan PMA, Taiwan telah bertahap meningkatkan hak PMA dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menyediakan penampungan resmi bagi PMA hamil. Ina yang berusia 30 tahun telah merawat seorang wanita tua sakit di Taiwan selama 9 tahun. Ia menikah 3 tahun lalu dan hamil tahun ini. Ia tiba di Yayasan The Garden of Hope untuk bersiap-siap menyambut momongannya. 中介说也不行，一定你要回家。我怀孕的时候，赶快找一家，我还想在台湾呢，怎么弄？我打给那个1955，他们也给我那个高雄的 shelter， 可是我找到讨厌的，我决定喜欢这个讨厌的 shelter。 Berhubung ia memilih pertolongan melalui jalur formal, ia tetap berstatus PMA sah dan dapat kembali bekerja setelah melahirkan. 台湾很好，我去诊所的时候，他们对我很好，很清楚你是哪里人，他们也给我输妈妈的那个，也是印尼话。 Walau ada kebijakan perlindungan, majikan dan agensi mungkin tidak dapat menerapkan sesuai peraturan, atau PMA itu sendiri ingin tinggal bersama suaminya, mengakibatkan terus munculnya masalah PMA hamil memilih jalan kabur dan bertahan hidup di sela-sela masyarakat.
我就是聘你来工作的啊，我又不是让你来怀孕的。即使今天是产业的劳工，他有就是劳基法的相关保障等等，可是光是你要去产假休2个月，我就要找人来递补，这些是很麻烦的事，那干脆就不要，那更不用说是家庭类的这一个雇主会觉得更困难。这个反映到一个社会对于女性角色的这个思考，女性你要怀孕，你要生小孩，你在工作上就会有困难，何况你是个外国人。Jika sektor industri Taiwan memerlukan PMA, permasalahan seperti perawatan kesehatan dan biaya medis anak bagi PMA hamil akan selalu ada. Bagaimana seharusnya hak PMA dan majikan diseimbangkan? 失联移工，这些无证移工，不管他过去是为了什么而离开原有的职场。但是就宝宝的部分，就人权的部分，我们理应该还是要有好的协助，因为现在最大的问题就是在好像有政策，但是不知道怎么做。这些无证的朋友、无证的孩子，我们如何后续来跟进，而且是一个比较一站式专业型的跟进，我觉得是非常重要的。MOL dan MOHW mempromosikan ekspansi program layanan substitusi dan program layanan perawatan jangka pendek agar majikan dapat menemukan tenaga perawat yang sesuai selama PMA cuti hamil. Di samping itu, selain mengurus PMA sah dan bayinya, pemerintah juga menyediakan bantuan lewat program khusus terkait vaksinasi bagi PMA dan bayinya. 雇主这边我们有要求，必须要进行聘前讲习，让雇主也知道说移工她怀孕是她自己的权益，也跟我们的移工就是进行一些卫生教育啦。决定要继续怀孕的时候呢，那她在台湾这边也有一些包括卫生检查、健检这些的权利，以及工作上面的一些产假等等的权利。